Adrian, tahniah kerana mendapat 9A pada keputusan SPM tahun SPM 2022. Okey, pertama sekali cikgu ingin bertanya, apakah perasaan Adrian selepas mendapat keputusan 9A? Pertama rasa terkejut lah sebab tidak jangka dalam doa cakap juga, tapi tidak jangka betul-betul lah. Lepas tu rasa syukur, rasa bingung mau sambung apa nanti. Tahniah kerana mendapat 8A SPM 2022. Okey, pertama sekali cikgu ingin bertanya, apakah perasaan Esther selepas mendapat keputusan 8A? Sebenarnya perasaan saya sangat gembira sebab kalau difikirkan balik, cara saya jawab semua, dengar daripada orang soalan susah, semua gemetar. Tapi syukur, memang sangat-sangat syukur dapat 8A walaupun target tu 9A. Tapi sangat bersyukurlah sebab 8A pun susah mau dapat juga. Selamat pagi Leonie, tahniah sebab kerja mendapat 8A dalam SPM 2022. Thank you. Okey, terlebih dahulu cikgu mahu tanya, apakah perasaan kamu selepas mendapat keputusan cemerlang ini? Lepas dapat ni result, first saya shock sebab unexpected. Saya expect saya dapat 6A atau ke bawah. Terus saya happy. Morning. How are you guys feeling? Good. Extremely happy. I feel very great today. It was nice to meet this friend again. Okay, all right. So basically, I understand that you are one of the best students in MRSM, right? So I just going to ask you some questions, So all of you are feeling great. I also want to ask you a bit about maybe your background. So maybe we can start with Dayani. Hi, my name is Nurul Dayani binti Ruding, and I'm from Lahad Datu, Sabah, and I'm 9 of 10 siblings, and my primary school is in Lahad Datu, Sabah, which is Escape Kan Lahad Datu. Alright, maybe we can start with Rafida also. So I'm gonna speak in Malay for this. Nama penuh saya Nurafida binti Ansar. Saya berasal dari Sandakan juga. Lepas tu saya dulu sekolah di SK St. Mary's Convent. Okay, itu sajalah. Okay, Afika. Nama saya Nur Afika Zahia. Saya pun berasal dari Sandakan. Keluarga saya biasa-biasa sahaja. Yang berikan saya selalu motivasi untuk belajar ialah kakak saya. Alright, thank you. Okey, mungkin di sini Edward ingin berkongsi apakah rahsia di sebalik kejayaan mendapat 9A ini? Rahsianya pertama ibadah, mesti jaga agama, amalan begitu. Jangan pernah menjauhkan diri dari agama, sebab itu membantu dalam ketenangan. Lepas tu yang kedua, itu kalau cara belajar lah. Biarpun kita macam satu kelas tu rasa malas, kita beles ya. Asal kita tahu apa kita belajar kelas tu. Jadi bila ulang kaji nanti dah lah macam blank. Tahulah aja apa yang pernah belajar. Itu namanya ulang kaji, ulang. Okey, terima kasih atas perkongsian. Cikgu doakan agar terus berjaya di masa akan datang. Terima kasih. Okey, terima kasih. Mungkin di sini Esther boleh kongsikan apakah di sebalik rahsia kejayaan tersebut? Bagi saya tips rahsia ni mungkin banyak orang juga yang selalu aplikasikan, tapi bagi saya fokus dalam kelas tu memang memang kunci utama. Selalu orang akan stay up, orang akan study hard sampai tidak tidur 2 jam saja orang tidur. Tapi bagi saya fokus dalam kelas, study smart itu kunci utama untuk dapat keputusan yang cemerlang. Okey, terima kasih Esther atas perkongsian yang sangat bermanfaat ini. Semoga terus berjaya di masa akan datang. Sama-sama, Miss. Mungkin Leonie ingin kongsikan apakah di sebalik rahsia kejayaan tersebut? First, yakin time kelas fokus mendengar dan banyak buat ulang kaji semasa ada mood belajar supaya lebih paham. Okey, terima kasih Leonie atas perkongsian. Semoga terus berjaya di masa akan datang. Ya. Thank you Dayani, Rafida and Afika. Okey, sebelum kita pergi, saya nak tanya satu soalan tentang apakah tips kejayaan sedari-sedari semua?
apa yang membuatkan saudara-saudari mendapat keputusan sangat cemerlang untuk peperiksaan kali ini? So kami boleh mula-mula dengan Dayani, boleh tak kongsi tips kejayaan? Mungkin rahsia saya yang terbesar ialah doa ibu bapa. Sebab doa ibu bapa ni sangat penting. Kalau macam ada buat salah dengan ibu bapa, sebelum exam call ibu bapa, minta restu. Walaupun exam tu macam exam test biasa, pre-test kah, macam ujian setara, call ibu bapa supaya dapat restu. Lepas tu rahsia seterusnya doa kepada Allah. Jangan henti doa walaupun itu nampak macam impossible di mata kita, tapi dengan doa ibu bapa, Allah tu Maha berkuasa. Jadi tidak ada yang mustahil. Okay, Rafidah. Kalau saya pula, pada pendapat saya, kita ni sebagai student, kita jangan malu untuk minta ajar sama orang lain. Sama kita perlu pandai cari kawan. Kalau kawan kita jenis yang malas, kita pun akan lebih terinfluence untuk jadi malas. Jadi pesanan saya, bagus-baguslah dalam mencari kawan. Nah, gitu. Okay, Afika. Dapat saya, kalau kita berdoa dengan bersungguh-sungguh, yakin sahaja Allah itu akan tahu kita punya dalam diri kita masing-masing. Sama jangan putus asa. Kalau kita tiba-tiba jatuh dari cemerlang, tiba-tiba gagal, itu hanyalah ujian. Jadi kita mesti teruskan berusaha. Boleh saya tambah sikit? Okay. Ini rahsia yang mungkin ramai yang tahu. Kan memandangkan kita ni, kami ni budak MRSM. Jadi guru-guru tu kami hari-hari nampak. Guru-guru tu jadi warden, guru-guru kami jumpa di kelas. Staff pun sama, staff pun kita jumpa hari-hari. Jadi sebab itu kita mesti kukuhkan hubungan silaturahim kita dengan guru dan juga staff. Lepas tu dengan pekerja-pekerja dalam sekolah tu lah, macam makcik cleaner, makcik DS. Lepas tu guru-guru tu jaga hati mereka, jaga hati mereka supaya macam dorang relakan, dorang berkati kita punya ilmu yang dorang bagi. Okey, terima kasih kepada saudara-saudari kerana berkongsi tips kejayaan. Soalan terakhir kepada Dayani. Apa perancangan saudari lepas ini? Selepas mendapat keputusan SPM. Ini setakat perancangan saya. Setelah ini saya akan apply semua scholarship yang saya boleh apply. Lepas tu kalau berkesempatan dapat program College Mara, saya akan meneruskan di dalam course engineering di College Mara Kuala Nerang. Seterusnya mengambil degree saya di UniKL dalam course Chemical Engineering. Okey, terima kasih saudara-saudari kerana berkongsi tips dan juga bagi harapan boleh lambai pada penonton. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. So terima kasih ya. Okey. Tahniah.